Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bertemu pada siri yang ke-210 daripada siri-siri pembacaan hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala. Kita telah tiba pada riwayat yang ke-3068. Dah lebih daripada 3000 hadis yang kita baca seawal daripada permulaan tahun 2023. Yang mana pada riwayat 3068 dan seterusnya menceritakan tentang tafsiran surah Al-Ma'idah. Menceritakan tentang tafsiran surah Al-Ma'idah. Ayat 3068 ini menceritakan tentang surah Al-Ma'idah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayat yang ke-78. Suratul Ma'idah ayat yang ke-78. Yang mana pada kita buka sekejap Al-Quran, Suratul Nisa ayat yang ke-78, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang yang enggan dan ingkar daripada Bani Israel, ala lisani Daud, melalui lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka ini dilaknat? Zalika bima asaw, yang demikian itu adalah dengan sebab asaw, dosa dan maksiat. Zalika bima asaw, yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka telah melampaui batas. Apakah perbuatan mereka yang pada waktu itu menyebabkan mereka derhaka dan melampaui batas? Firman Allah pada ayat 79, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak melarang, mencegah kemungkaran yang dilakukan. Mereka nampak kemungkaran, mereka buat dono, buat tak tahu. Mereka tak cegah kemungkaran yang berlaku. Maka firman Allah, labi'sa ma kanu yaf'alun, sesungguhnya amatlah buruk ma kanu yaf'alun, apa yang mereka telah lakukan. Maka inilah riwayat dia. Ada beberapa riwayat, dari riwayat 3068 hinggalah riwayat 3069. Jom kita lihat riwayatnya. Wa bi ilahi qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Yazid bin Harun qala akhbarana Syariq an Ali bin Bazimah an Abi Ubaidah an Abdullah bin Mas'ud. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lamma waqa'at, apabila terjerumus Bani Israel fil ma'asi, di dalam kemaksiatan, apabila ada daripada kalangan Bani Israel yang telah melakukan dosa dan maksiat, fanahathum, maka pada awalnya telah mencegah pelaku maksiat ini ulama'uhum, para ulama mereka. Falam yantahu, namun orang yang buat maksiat ini tak nak berhenti, tak nak meninggalkan maksiat. Lalu apabila dah ditegur sekali dan kemudian orang yang buat maksiat itu tak nak berhenti, apa yang berlaku? Maka sabda Nabi, fajalasuhum, maka para ulama ini mereka kekal duduk bersama dengan orang yang melakukan maksiat tadi, fi majalisihim, pada majlis-majlis maksiat mereka, wa wakaluhum, makan bersama dengan mereka, wa syarabuhum, minum bersama dengan mereka, seolah-olah mereka redha dan pada waktu itu bersetuju dengan perbuatan maksiat mereka. Maka sabda Nabi, fadaraballahu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan sebahagian hati mereka pada waktu itu terikat dengan lain. Pada awalnya mereka tegur sekali, dan pada waktu itu namun mereka kemudian menganggap biasa maksiat dan dosa yang berlaku, maka Allah menjadikan
Para ulama mereka pada waktu itu hati mereka terkait dengan orang-orang yang melakukan maksiat dan dosa. Wala'anahum, dan mereka ini dilaknat ala lisani Daud, di atas lidah Nabi Daud dan Isa bin Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Zalika bima asaw, yang demikian itu adalah kerana mereka menderhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Apakah yang mereka buat? Mereka pada waktu itu seolah-olah redha dengan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh sebahagian mereka yang lain. Walaupun mereka tak buat, tetapi menghadiri majlis orang yang melakukan maksiat, pada waktu itu makan dan minum dan bersama dengan orang yang melakukan maksiat, gambaran seolah-olah mereka redha dengan maksiat yang dilakukan oleh pendosa tersebut. Maka kata perawi, fajalasa Rasulullah, Nabi SAW terus duduk. Dalam keadaan sebelum itu Nabi sedang bersandar. Mula-mula Nabi bersandar, terus Nabi SAW duduk. Kemudian Nabi bersabda, la, tidak. Wallazi nafsi biyadih, demi zat yang memegang nyawaku di dalam genggamannya, hatta tiruhum, sehinggalah kamu menghalang pelaku maksiat tersebut, atra, dengan bersungguh-sungguh. Hadis ini menunjukkan kalaulah maksiat itu telah berlaku secara terang-terangan, secara terbuka, maka umat Islam perlu untuk mencegah perbuatan maksiat tersebut. Dan tidak boleh pada waktu itu meredai perbuatan maksiat tersebut, maka akan terjadilah seperti yang terjadi kepada Bani Israel pada zaman dahulu, di mana mereka dilaknat melalui lidah Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu dalam hadis Nabi menyebut, barang siapa melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka hendaklah dia cegah dengan tangannya. Kalau tak mampu, maka dengan perkataan, dengan lidahnya. Dan kalaulah tidak mampu, maka mestilah dia merasa benci terhadap maksiat tersebut di dalam hati dia. Berkata Abdullah bin Abdul Rahman, telah berkata Yazid dan adalah Sufyan Ats-Tsauri, la yaqulu fih, di dalam periwayatannya tidak menyebut daripada Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Muhammad bin Muslim bin Abil Waddah, daripada Ali bin Bazimah, daripada Abu Ubaidah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, nahwa hadza, riwayat yang seumpama ini. Sebahagian daripada perawi berkata daripada Abu Ubaidah terus kepada Nabi SAW tanpa ada menyebut nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Riwayat 3069 lebih kurang sama, menerangkan ayat yang ke-68 dan 69 daripada surah Al-Ma'idah. Cumanya dalam riwayat ini disebutkan sehingga ayat yang ke-81. Nah, daripada ayat yang ke-78 hingga ayat yang ke-81. Riwayat 3069. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdul Rahman bin Mahdi qala hadatsana Sufyan an Ali bin Mazimah an Abi Ubaidah qala, daripada Abu Ubaidah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna bani Israel, sesungguhnya Bani Israel, lamma tatkala waqa'a, terjadi pada mereka an-naqsu, kekurangan. Maka apakah yang menjadikan pada waktu itu berlakunya kejatuhan Bani Israel? An-naqsu, kejatuhan. Kenapa Bani Israel pada waktu itu mereka mengalami kemerosotan, kejatuhan, decline. Mereka pada waktu itu mula jatuh. Padahal mereka adalah bangsa yang pada waktu itu Allah muliakan dengan kenabian. Bahkan dalam suratul Baqarah Allah menyebut, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Pada zaman tersebut mereka dimuliakan berbanding dengan umat-umat yang lain. Tapi apakah penyebab kejatuhan Bani Israel? An-naqsu, kekurangan, kejatuhan, kemunduran Bani Israel. Maka apakah sebabnya? Sabda Nabi, kana rajul, adalah apabila seseorang ulama, orang yang berilmu, orang yang soleh, orang yang baik, fihim, daripada kalangan mereka, yara akhahu, melihat saudaranya, yaqa'u, terjebak, ala zambi, melakukan maksiat,
fayanhahu anhu, maka dia akan tegur sekali. Nampak dia punya saudara, keluarga, orang terdekat buat maksiat, dia tegur sekali dia. Fa idza kana al-ghad, namun apabila keesokan harinya, apabila keesokan harinya, lam yamna'hu, perbuatan saudara dan keluarga dia yang masih buat maksiat tidak menghalangnya, lam yamna'hu, maka itu tidak menghalang ma ra'a, apa yang dia telah lihat daripada saudaranya yang melakukan maksiat, an yakuna akilah, untuk dia masih lagi menjadi teman rapat, makan bersama, wa syaribah, minum bersama, wa khalitah, dan teman rapat. Sepatutnya pada waktu itu dia kena berterusan menegur, berterusan mencegah kemungkaran. Sebab tak ada orang pun yang sekali ditegur meninggalkan kemungkaran yang dilakukan. Tapi zaman Bani Israel, mereka yang tegur sekali, janganlah buat macam ni, tak elok. Tapi esoknya, pada waktu itu mereka pada waktu itu kekal menjadi sahabat seperti biasa dan mengabaikan maksiat yang pada waktu itu dilihat jelas, nampak pada mata. Padahal sepatutnya kena berterusan tegur. Bukanlah kata putuskan hubungan, tidak. Tapi kena berterusan tegur dan mencegah kemungkaran dan maksiat dan dosa yang dilakukan. Fadaraballah, maka Allah telah mencampur adukkan sebahagian hati mereka dengan sebahagian yang lain. Maka Allah menjadikan orang yang baik ini pada waktu itu diuji juga dengan kemaksiatan dan dosa hati mereka. Sehingga bila mereka nampak maksiat dan dosa, dah tak rasa apa-apa. Wa nazala, dan telah turun berkenaan mereka ayat Al-Quran. Maka Nabi telah bersabda, lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang yang ingkar daripada Bani Israel, ala lisani Daud, di atas lisan Nabi Daud dan Isa anak lelaki Maryam. Kenapa mereka dilaknat? Zalika bima asaw, yang demikian itu disebabkan mereka menderhaka, wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Wa qara'a, dan Nabi berterusan membaca ayat sehinggalah tiba pada ayat yang ke-81. Lau kanu yu'minuna billah, kalaulah mereka benar-benar beriman kepada Allah, wan nabi, dan baginda Nabi, wa ma unzila ilaih, dan mereka benar-benar beriman kepada wahyu yang telah diturunkan kepada mereka, mattakhazuhum awliya, nescaya mereka tidak menjadikan orang-orang yang melakukan maksiat secara terbuka awliya, sebagai teman karib. Dia tak akan menjadikan, dia tidaklah putus hubungan, tetapi dia tidak menjadikan orang yang melakukan maksiat secara terbuka awliya sebagai teman karib. Walakinna, dan akan tetapi, kathira, kebanyakan daripada mereka, fasiqun, adalah golongan fasik yang melampaui batas. Maka berkata perawi, wa kana nabiyullah, dan adalah Nabi SAW pada awalnya sedang bersandar bila menerangkan maksud ayat 78 hingga 81 suratul Maidah ini. Fajalasa, maka Nabi SAW menukar posisi kepada duduk. Maka Nabi bersabda, la, sama sekali tidak. Hatta ta'khudhu, sehinggalah seseorang itu dia memegang, ala yadidh zalim, akan tangan orang yang melakukan maksiat dan dosa, orang yang berlaku zalim. Fata'tiruhu, dan hendaklah dia menghalang mereka daripada melakukan maksiat, alal haq, dan pada waktu itu membawa mereka kepada kebenaran, atra, dengan bersungguh-sungguh. Hendaklah kita bersungguh-sungguh mengubah orang yang melakukan maksiat kepada kebenaran dan kebaikan. Dan itu tak datang sekali, tak datang dalam masa seminggu, tak datang dalam masa sebulan, kadang-kala memakan tahun, tetapi hendaklah kita berterusan mengajak, mencegah, membawa kepada kebaikan. Kalaulah tidak, maka menjadi asbab kejatuhan dan kemunduran. Dan zaman kita pun dah menjadi satu perkara yang patut diubah, iaitu banyak orang nampak maksiat terang-terangan. Ini bukanlah nak sebut mencari kesalahan, maksiat yang terang-terangan. Orang melakukan maksiat dan dosa secara terang-terangan. Namun ramai yang memilih untuk mendiamkan diri, tidak mahu untuk menegur, walaupun dengan cara yang hikmah, menegur walaupun secara tertutup, bukan sekadar cukup sekali, sepatutnya berkali-kali. Kalaulah tidak, seperti dua hadis yang kita baca, akan membawa asbab kemunduran untuk
atau untuk sesuatu umat tersebut. Riwayat yang dibawakan sanad seterusnya. Hadisnya sama, semua sanad berbeza. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abu Daud wa amlahu alayya. Abu Daud telah menyuruhku menulis. Qala hadatsana Muhammad bin Muslim ibn Abil Waddah an Ali bin Bathimah an Abi Ubaidah an Abdullah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW, riwayat yang lebih kurang sama. Ayat yang seterusnya, hadis yang seterusnya adalah menerangkan antara maksud ayat 87 dan 88 daripada suratul Maidah. Ayat 87 dan 88. Yang mana ayat 87, kalaulah kita buka Al-Quran dan kita lihat, maka ayatnya berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu, janganlah kamu mengharamkan, tayyibati, benda-benda yang baik, yang elok, ma ahallallahu, yang Allah telah halalkan lakum untuk kamu. Wala ta'tadu, dan janganlah kamu melampaui batas. Innallah, sesungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wakulu, dan makanlah kamu, mimma, daripada apa yang razaqakumullah, Allah telah kurniakan rezeki kepada kamu. Halalan, rezeki yang halal, tayyibah, lagi suci dan baik. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegur orang yang mengharamkan ke atas diri mereka sesuatu yang halal. Kalaulah ada di antara kita tak suka makan sesuatu, tak mengapa. Tetapi jangan menyebut dan menghukum sesuatu yang halal itu sebagai haram, walaupun untuk diri sendiri. Ada sebuah kisah di sini. Riwayat 3070. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Hafsin Amr bin Ali qala hadatsana Abu Asim qala hadatsana Utsman bin Sa'd qala hadatsana Ikrimah an Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ini sesungguhnya aku idza asabtu, apabila makan ataupun mengambil al-lahma, daging, intashartu lin nisa, maka aku ada perasaan untuk mendekati wanita, wa akhadatni syahwati, dan menguasai diriku nafsu. Wahai Rasulullah, aku kalau makan daging, maka badan aku rasa panas dan aku pada waktu itu ingin bersetubuh dan sebagainya. Maka sahabat ni pun berkata, faharamtu alayyal laham, maka aku telah mengharamkan ke atas diriku untuk makan daging. Dia guna perkataan haram. Kalaulah dia tak makan, tak ada masalah. Macam kebanyakan daripada kita, ada je benda yang kita tak makan, tapi tidaklah sampai kita menyebut ianya adalah haram. Maka Allah telah menurunkan ayat yang mana kita dah baca tadi, ayat 87 dan 88. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan benda-benda baik yang Allah telah halalkan ke atas kamu. Wala ta'tadu, kerana perbuatan itu adalah melampaui batas, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wakulu, dan makanlah kamu daripada apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, halalan, rezeki yang halal, tayyibah, lagi baik. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Warawahu, dan sebahagian daripada mereka telah meriwayatkan daripada hadis daripada selain daripada hadis Utsman bin Sa'ad secara mursal, laisa fihi, namun dalam sanad itu tidak ada menyebut daripada Abdullah bin Abbas, dan telah meriwayatkan Khalid Al-Hazza daripada Ikrimah dengan riwayat secara mursal. Riwayat yang ke-3071, riwayat ini menerangkan panjang lebar tentang surah Al-Maidah ayat yang ke-91. Surah Al-Maidah ayat yang ke-91, yang mana ini berkenaan tentang pengharaman arak. An-Nisa, dan An-Nisa ayat 91 ini adalah pada waktu itu terakhir, yang mana ketika mana turun di Al-Maidah ayat 91, maka arak diharamkan secara keseluruhan, secara total, selepas pada waktu itu melalui beberapa fasa seperti yang bakal kita baca. Riwayat 3071.
Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Israil qala hadatsana Abu Ishaq an Amr bin Shurahbil an Umar bin Al-Khattab, daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau telah berkata, Allahumma bayyin lana, ya Allah berilah penjelasan lana untuk kami, fil khamri berkenaan arak, bayana penjelasan, penerangan, syifa yang mengubati persoalan kami, yang mengubati kemusykilan kami. Maka pada awalnya dia sebab pengharaman arak melalui beberapa fasa. Maka pada awalnya telah turunlah ayat berkenaan arak yang pertama, iaitu suratul Baqarah ayat 219. Firman Allah, yas'alunaka 'anil khamri, mereka telah bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak. Qul, katakanlah sebagai jawapan, fihima, pada keduanya, arak dan judi, ismun kabirun, adanya dosa yang besar. Tetapi Allah masih lagi pada waktu itu tidak menyebut pengharaman arak sepenuhnya. Kemudian Umar bin Khattab pada waktu Umar bin Khattab fadu'iyya, maka Umar bin Khattab telah dipanggil, dibacakan kepadanya ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah ini. Namun Umar bin Khattab pada waktu itu masih lagi meminta, ya Allah, berilah penjelasan kepada kami berkenaan tentang arak, bayan, penjelasan, syifa yang mengubati persoalan kami. Kenapa Umar bin Khattab minta beberapa kali? Sebenarnya ada kisah bagi setiap permintaan beliau tentang arak. Kisah itu secara ringkas, kita boleh lihat kepada Sinhara pada baris yang pertama. Ruya, diriwayatkan, anna Umar wa Mu'adhan, sesungguhnya Umar dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bersama dengan sekelompok para sahabat mereka telah berkata, Aftina, berilah jawapan kepada kami wahai Rasulullah tentang arak. Fa innaha mudhibatul lil akal, kerana arak ini menjadikan manusia hilang pertimbangan dan akal dia. Maka turunlah ayat suratul Baqarah yang kita baru baca tadi. Mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang arak, katakanlah pada arak dan judi itu adanya dosa yang besar dan adanya sedikit manfaat. Namun dosa dan kemudaratan itu lebih besar daripada manfaat yang sedikit. Maka masih lagi kerana tidak ada penjelasan yang jelas, maka sebahagian para sahabat tinggalkan arak, namun sebahagian para sahabat masih lagi pada waktu itu meminum arak. Fasyaribiha qaumun, sebahagian para sahabat masih lagi minum, dan sebahagian yang lain mula meninggalkan kerana suratul Baqarah ayat yang kita baca tadi. Thumma da'a, kemudian telah menjemput Abdul Rahman bin Auf. Hadis ni kita dah baca semalam. Sekelompok daripada para sahabat, maka mereka telah minum arak. Fasakaru, lalu menjadi mabuk. Maka dalam keadaan mabuk bila masuk waktu solat, telah menjadi imam salah seorang daripada mereka, iaitu Ali bin Abi Talib. Faqara'a, lalu dia telah membaca dengan salah suratul Kafirun. Perkataan yang tak sepatut dibaca, dia telah baca. Maka turunnya ayat yang kedua berkenaan tentang arak, yang mana Allah berfirman dalam suratul Nisa ayat 43, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghampiri salat dalam keadaan kamu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu bacakan. Namun masih lagi belum ada penjelasan tentang pengharaman sepenuhnya. Maka faqalla man yashrabuha, makin sedikit orang yang minum arak, makin ramai para sahabat meninggalkan arak kerana ayat yang kedua ini. Kemudian ada peristiwa yang lain pula berlaku, di mana Uthman Itban bin Malik telah menjemput Sa'ad bin Abi Waqqas bersama dengan sekelompok para sahabat yang lain. Maka mereka telah minum arak lalu mabuk. Tapi mereka tak minum arak dengan waktu yang dekat dengan solat. Mereka minum arak pada waktu malam. Maka bila dalam keadaan mabuk, kerana kumpulan ini bercampur, ada sahabat Mekah, ada sahabat Madinah. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Mekah, Itban bin Malik tuan rumah adalah orang Madinah. Sedang mereka mabuk, maka masing-masing pada waktu itu mula berbangga-bangga dengan kabilah mereka, dengan keluarga mereka. Lalu sahabat Mekah, mereka berbangga dengan kebolehan mereka, dan dalam tanpa mereka sedar kerana mabuk, mereka merendah-rendahkan orang-orang Madinah. Maka apa yang berlaku? Fadarabahu ansariyun, maka seorang ansar telah bangun dan memukul Sa'ad bin Abi Waqqas
yang terlalu berbangga dengan kabilah dia sehingga merendah-rendahkan orang Ansar kerana sedang mabuk dengan pada waktu itu tulang kepala unta. Maka bila mereka sedar mereka telah mengadu kepada Nabi SAW, maka Umar bin Khattab pun berkata, "Ya Allah, berilah penjelasan kepada kami tentang arak, penjelasan yang boleh mengubati kerisauan kami, persoalan kami." Barulah turun ayat 91 daripada suratul Ma'idah. Maka ini kisah dia. Maka jom kita lihat kembali pada hadis tadi. Maka turunnya ayat An-Nisa 43. Fadu'iyah, maka Umar bin Khattab dipanggil dan dibacakan kepada ayat ini. Namun Umar bin Khattab masih lagi tidak berasa cukup. Maka Umar bin Khattab telah berkata lagi, "Ya Allah, berilah penjelasan kepada kami tentang arak, bayana syifa, penjelasan yang mengubati kerisauan kami." Maka turunlah ayat yang ada dalam suratul Ma'idah sebagai pengharaman sepenuhnya akan arak, tidak lagi boleh menyentuh arak selepas daripada itu. Apakah ayatnya? Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-91, "Innama yuridu syaitan", sesungguhnya syaitan bermaksud mahu, ayyuki'a, untuk menimbulkan, bainakum, di antara kamu, al-adawah, permusuhan, fil khamri, dengan sebab arak dan judi. Maka ayat itu berterusan sampailah di hujung ayat Allah menjelaskan, "Fahal antum muntahun", maka adakah kamu mahu berhenti? Maka pada waktu itu jelas Allah menyuruh untuk berhenti sepenuhnya daripada arak. Fadu'iya Umar, maka dipanggil Umar bin Khattab, dibacakan kepadanya ayat ini. Maka berkatalah Umar, "Intahaina", kami berhenti ya Allah. "Intahaina", kami berhenti ya Allah daripada meminum arak. Maka bila turun je ayat 91 suratul Ma'idah, para sahabat mereka buang arak yang mereka masih lagi ada simpan, dan pada waktu itu mereka tidak lagi meminum, menyimpan akan arak sama sekali. Dibawakan sanad yang lain, wa qad ruwiya, dan sungguh hadis ini telah diriwayatkan daripada Israel secara mursal, tak disebutkan tentang Umar bin Khattab. Wa bi ilai qala dasna Muhammad bin al-Ala qala dasna waqi an Israil Nabi Isa ka Nabi Maisar anna Umar bin al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab pernah berkata, "Ya Allah, berilah penjelasan untuk kami fil khamri, berkenaan arak, bayana syifa, penjelasan yang mengubati kerisauan dan persoalan kami." Kemudian dibawakan riwayat yang lebih kurang sama, dan sanad yang kedua ini lebih sahih daripada sanad periwayatan Muhammad bin Yusuf. Ayat yang riwayat 3072. Riwayat 3072 adalah menerangkan tentang suratul Ma'idah ayat 93. Yang mana kalau kita lihat ayat yang ke-93 suratul Ma'idah, Allah menyebut, "Laisa 'alal ladzina amanu", tidak ada sebarang, kita buka ayat dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayat 93. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa 'alal ladzina amanu", tidak ada sebarang dosa kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mereka telah mengerjakan amalan yang baik, fima, pada apa-apa yang mereka telah makan sebelum itu, iza, dengan syarat, mattaqau, selagi mana mereka meninggalkan maksiat yang lain, perkara haram yang lain, wa amanu, dan mereka beriman, wa amilus solihat, dan berterusan melakukan amalan baik. Apakah maksud ayat 93 suratul Ma'idah? Kerana ada sahabat yang mereka meninggal dunia sebelum turunnya pengharaman arak. Maka ada para sahabat yang risau, takut-takut Allah tak terima amalan mereka. Maka turunnya ayat 93 suratul Ma'idah. Riwayat 3072. Nabi ilai qala rasana Abdul bin Humaidin qala rasana Ubaidullah bin Musa an Israil Nabi Isa an al-Bara, daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah meninggal dunia beberapa orang daripada kalangan sahabat Nabi SAW sebelum pengharaman arak. Falamma hurriman, apabila diharamkan arak, maka telah berkata beberapa orang sahabat, mereka bertanya kepada Nabi, bagaimana keadaan teman-teman kami, wa qad matu, yang mana mereka telah meninggal dunia, dan ketika mana mereka meninggal dunia mereka masih minum arak sebab pengharaman arak belum berlaku.
Maka fanazalat, telah turunnya ayat 93 suratul Maidah, di mana Allah menyebut laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu. Orang-orang yang telah meninggal dunia tidak ada sebarang dosa ke atas mereka selagi mana mereka meninggalkan idza mattaqau, mereka meninggalkan maksiat dan dosa yang lain, maka Allah ampunkan mereka. Begitu juga riwayat 3073 pun sama tentang suratul Maidah ayat 93. وقد رواه شعبة عن أبي إسحاق أيضا وبإليه قال حدثنا بذلك محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال, telah berkata Bara' bin Azib, telah meninggal dunia daripada kalangan sahabat Nabi beberapa orang, wahum yashrabun, dan mereka meninggal dunia dalam keadaan mereka minum arak, sebab belum turun lagi ayat pengharaman arak. Ketika mana turunnya ayat pengharaman arak, telah berkata beberapa orang daripada kalangan sahabat Nabi, fakaifa bi ashabina, maka bagaimana pula dengan teman-teman kami yang telah meninggal dunia, wahum yashrabunaha, dalam keadaan mereka pernah minum arak. Maka turunnya ayat 93 daripada suratul Maidah. Riwayat 3074 pun sama. Wa bi ilai qala hadatsana Abdul Humaid dan qala akhbarana Abdul Aziz ibn Abi Rizmah an Israil an Simak an Ikrimah, daripada Ikrimah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala beliau berkata, para sahabat telah bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ara'aital ladzi, maklumkanlah kepada kami tentang mereka yang telah meninggal dunia, wahum yashrabun, dalam keadaan mereka masih minum arak, lamma nazala, kerana pada waktu itu belum turun lagi pengharaman arak, maka telah turun ayat 93 daripada suratul Maidah. Begitu juga riwayat 3075 pun menyebut tentang peristiwa yang sama, ayat yang sama, ayat 93 suratul Maidah. Wa bi ilai qala sana Sufyan bin Waqi' qala sana Khalid bin Makhlad an Ali bin Musir an al-A'mash an Ibrahim an Alqamah, daripada Alqamah daripada Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, lamma nazalat, apabila telah turunnya ayat 93 daripada suratul Maidah, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihat, qala li, telah bersabda kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, engkau termasuk daripada kalangan mereka, wahai Abdullah bin Mas'ud, yang mana tidak ada dosa ke atas kamu. Riwayat 3076 kita sambung nanti jam 3.30 insya-Allah. Kita sambung nanti jam 3.30. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.